Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi pelajaran kita yang terakhirlah untuk tajuk reka bentuk fashion ya. Okey, so kita sambung minggu lepas 5.2.5. So minggu ni kita akan sambung 5.2.6 jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Dan selepas tu kita akan hasilkan reka bentuk fashion yang awak pilih sendirilah. Cikgu bagi kebebasan untuk awak hasilkan. Okey, so kita tengok dulu nota untuk 5.2.6 iaitu jenis bahan dalam reka bentuk fashion. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fashion. Pilih bahan yang sesuai dengan reka bentuk fashion anda, gunakan bahan yang mudah diperolehi serta selamat digunakan. Contoh bahan yang biasa digunakan dalam reka bentuk fashion adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama fabrik. Okey okey, sebelum tu cikgu nak bagi tahu dulu, bahan ni adalah benda yang kalau kita pakai dia akan habislah. Okey. So contoh dia apa? Yang pertama adalah fabrik. Okey, fabrik ialah benang tekstil sama ada ditenun, dikait, dianyam, dijalin dan boleh juga dibuat tanpa tenun. Okey, digunakan untuk menghasilkan pakaian dan aksesori. Jenis fabrik yang biasa digunakan adalah seperti kapas, denim tu jeans ya. Lepas tu drill, satin dan lycra. Okey, so next kita tengok apa dia bahan yang kita pakai untuk reka bentuk fashion adalah benang. Digunakan untuk mencantumkan atau melekatkan dua atau lebih artikel sama ada dengan tangan atau mesin. Maksudnya kalau contoh kita ambil dua keping kain kapas, kita dah potong ikut ukuran yang kita nak, kemudian kita nak cantum, kita akan jahitlah sama ada guna jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Okey, so benang terdapat dalam pelbagai jenis, kualiti, warna dan saiz. Okey, kalau benang jahitan lain, benang untuk jahit tepi pakai kain tu lain, benang untuk sulaman lain, untuk tenun lain. Okey. So fabric felt merupakan bahan asas yang boleh digunakan untuk menghasilkan produk reka bentuk fashion. Okey, tengok kat situ dia contoh tu dia macam saiz A4 kan? Ada warna-warni lah. Okey, fabrik ini digunakan untuk membuat hiasan seperti bunga pada beg, pakaian kanak-kanak dan barang kelengkapan rumah tangga. Okey. So, kancing digunakan untuk merapatkan, mencantum, menutup atau melekatkan bahan pada pakaian atau aksesori. Okey, contoh kancing adalah zip. Biasa awak tengok kan zip, cangkuk, palang, lepas tu gancu. Okey, so semua ni kita biasa tengoklah. Okey, yang kelima, butang hiasan. Okey, kalau butang hiasan ni dia lebih bercoraklah. Okey, tengok kat situ macam-macam jenis corak pada butang. Diperbuat daripada plastik ada, kayu ada dan benang pun ada. Terdapat dalam pelbagai warna, corak dan reka bentuk. Digunakan juga sebagai hiasan tambahan pada aksesori. Okey, so lapik dalam ataupun interfacing ialah sekeping fabrik yang diletakkan di antara fabrik pakaian dengan lapik. Okey, digunakan untuk mengeraskan, mengukuhkan atau melapis bahagian-bahagian tertentu pada pakaian dan aksesori. Okey, kita tengok pula muka surat 152. Ada pita perekat ataupun velcro. Okey, terdiri daripada dua permukaan. Satu permukaan terdiri daripada pita gelung halus dan satu lagi bersirat. Okey, pita ni digunakan untuk menutup dan mencantumkan bahagian pada aksesori dan pakaian dengan cara menindih dua permukaan tersebut. Okey, digunakan pada bukaan beg, kasut dan topi. Biasanya kita pakai dekat kasut kan, biasa awak nampak. Okey, yang seterusnya dawai, contohnya aluminium, alloy bersifat lembut, halus dan mudah dibentuk. Okey, dawai ini digunakan untuk membuat aksesori seperti kerongsang, pin rambut, gelang dan rantai leher. Ni aksesori lah. Okey, biasa awak tengoklah dawai ni bukan benda yang pelik, awak kenal lah dawai ni apa. Okey, getah pun ada termasuk dalam bahan untuk reka bentuk fashion. Terdiri daripada pelbagai saiz dan ketebalan, digunakan dalam menghasilkan produk seperti getah rambut, ikatan kepala ataupun kita panggil headband, tali jam dan juga gelang.
Okey, next tali, ada macam-macam jenis tali. Contoh dia, tali senar elastik, satin, nylon dan, polyester. Ikut kegunaanlah. Okey, bunga ribbon pun ada. Awak boleh tengok kat situ contoh dia. Banyak warna, banyak bentuk, contohnya bunga bentuk ribbon kan. Okey, digunakan untuk membuat hiasan dan aksesori. Okey, bahan trimming, kat situ contoh dia kata pita siku sika, render, pita bead dan pita jalur serong tepat. Biasa kalau orang yang memang bahagian fashion ni dia tahulah semua-semua jenis ni. So kita pakai yang asas je biasanya kan. Okey, so yang seterusnya yang terakhir bahan yang kita tengok adalah manik dan juga ataupun beads. Okey, digunakan untuk membuat rantai leher dan gelang dan juga untuk pakaian. Terdapat dalam pelbagai bentuk, warna, saiz dan juga, reka bentuk. Okey, so itu antara bahanlah. Okey, kita akan pakai, mungkin beberapa sahajalah, tak pakai semua. Ikut apa yang kita ada dan apa reka bentuk yang kita nak hasilkan. So, kita akan tengok, macam mana kita nak hasilkan reka bentuk fashion pada muka surat 153. Okey, penghasilan reka bentuk fashion akan menjadi mudah sekiranya dilaksanakan dengan sistematik, berpandukan carta alih yang lengkap. Kena ada jalan kerja lah. Okey, kena ada flow dia. Okey, yang pertama kita kena pilih tema. Okey, yang pertama sekali kita kena tahu apa barang yang kita nak buat, produk apa yang kita nak buat, tema apa. Contoh kita nak buat uncang kain untuk letak shilling. So, kita tahu dah ukuran dia berapa dan gambarannya dah ada lah. Okey, kekukuhan bagaimana yang kita nak kan. Okey, contoh pula awak nak buat bekas pensel. Pensel warna lah, bekas pensel warna kan. Nak buat bekas pensel warna daripada kain ataupun bekas alat tulis. So tengoklah kebesaran dia macam mana, nak tebal macam mana, saiz apa, corak apa. So tema yang pertama kena ada lah. Okey, dan kedua tinjauan dan penyelidikan. Bila kita dah tahu tema apa kita nak buat, kita buatlah rujukan sikit. Bacaan ke, pemerhatian ke, tontonan video ataupun tontonan video tutorial daripada orang-orang yang dah biasa buat produk tersebut. Okey, lepas tu penjanaan idea. Okey, fasa ni melibatkan proses menterjemah idea atau gambaran tentang reka bentuk produk dalam bentuk rajah atau lakaran. Okey, sebelum kita buat yang betul dulu, kita kena buat lakaran. Okey, macam biasalah. Cikgu dah ajar lakaran bab 4. So, bab 5 kita aplikasi lakaran yang kita dah belajar. So, kalau kita nak buat pencil case, so kita akan buatlah pencil case, lakaran pencil case. Kalau kita nak buat penyambung pelitup muka, kita akan buat lakaran penyambung pelitup muka. Bergantung kepada apa yang awak nak hasilkan, itulah lakaran yang awak kena buat. Okey, yang keempat kita buat mock-up dahulu. Okey, kalau kita nak buat nak jual di pasaran, kita kena buat model olok-olok dulu. Okey, tapi kalau untuk proses yang ini, kita buat yang teruslah kan. Kalau kita nak buat model terus, kita siapkanlah model. Tapi kalau contoh awak berangan nak buat kasut, kasut tak bolehlah nak buat yang betul lagi kan. So kita buat mock-up dahulu. Contohnya lah. Okey, pengujian dan penambahbaikan. Lepas dah siap, kita akan uji ketahanan dan kekukuhan produk yang kita dah hasilkan. Okey, so next, muka surat seterusnya, kita akan tengok langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. Okey, ni langkah yang untuk kita dah nak buat lah. Betul-betul kita nak buat dah. Okey, mula kita sediakan bahan dan alatan. So, kita kena tahulah contoh jarum jahitan, benang, fabrik kapas contohnya, butang, zip. Semua tu kalau kita nak pakai, kita kena ada. Kalau kita pandai pakai mesin jahit, kita kena sediakan mesin jahitan. Okey, lepas tu kita mengukur dulu. Ukur dulu ada ukuran dia. Kita dah letak pada maklumat pada lakaran, berapa ukuran. Lepas tu kita akan draft. Okey, draft ni proses melakar pola dan memindahkan ukuran yang dikehendaki pada pola. Okey, draft pola dengan betul dan masukkan tanda pola dengan tepat dan lengkap. Pola ni biasanya kita buat pada kertas. Lepas tu baru kita menanda. Okey, pindahkan ukuran dan pola yang telah dibuat terhadap bahan sebenar seperti fabrik. Lepas kita dah gunting tadi kertas yang pola tu, kita letak pula ke atas fabrik, kita akan ikutlah ukuran yang pola tadi. Lepas tu dah kita tanda, kita ikut tu dengan pensel penanda lah. Okey, lepas tu kita potong.
Lepas potong baru kita cantum. Lepas cantum kita buat kemasan. Lepas kita buat kemasan, produk siap. Okey, itu contoh dia dan awak tahu sebenarnya teori ini. Kalau contoh soalan dia tanya, nyatakan langkah-langkah pembangunan produk reka bentuk fashion. So, ini dah langkah-langkah dia ada 8 . Ikut saja susunan dia. Yang pastinya kemasan adalah last sekali. Okey. Okey, so kita tengok daripada tadi teori, so kita tengok pula gambaran. Okey, gambar dia dalam muka surat 155. Okey, langkah-langkah membuat mockup kasut. Okey, yang pertama, sediakan bahan dan juga alatan. Contoh kat situ ada fabrik. Fabrik dia nak kasut tu corak petak. Okey, contoh kasut bayi lah contoh kan. Okey, kat situ ada dia punya alatan dia, hot glue gun, ada pita, ada apa, gunting, ada pensel untuk menanda, ada pembaris, ada cellophane tape. Okey, kemudian kita ukur. Okey, nombor 2 kita ukur lebar dan panjang kaki. Kalau kita nak buat kasut kanak-kanak kan, bayi, kita ambil ukuran kaki adik kita lah. Okey, lepas tu kita draft ni buat pola pada kertas. Untuk menanda, kita letak pula pola tadi kat atas fabrik, kemudian kita akan tanda. Lepas tu kita dah mula potong. Okey, selepas kita potong, kita akan tengok muka surat seterusnya. Kita akan mencantumkannya. Okey, kalau kita ada, kita nak pakai jahitan tangan, kita cantum mesti ada benang dan juga jarum untuk menjahit lah. Kalau kita pakai mesin jahit, kita ada mesin jahitan. Kalau kita pakai cantuman gam sahaja, kita boleh pakai hot glue gun ataupun kita pakailah selotip ke kan. Kita pakai gam uhu, gam gajah semua tu boleh lah. Okey, so lepas kita dah mencantum tu, okey, tengok dia kata, tindihkan bahagian belakang kasut pada lidah kasut dan lekatkan dengan kemas. Okey, gunting bahagian basi lipatan dengan cermat. Basi lipatan ni yang kita lebihkan. Kalau kita buat ukuran, untuk jahitan ni kita kena lebihkan sikit untuk kita jahit. Kalau kita ikut ukuran yang betul-betul ukuran yang kita nak tu, kalau kita lepas jahit, dia akan jadi kecil. So, kita kena lebihkan. So, kita panggil tu basi lipatan lah. Okey, lipat bahagian basi lipatan ke dalam, cantumkan bahagian di sekeliling tapak kasut dengan menggunakan pistol perekat panas ataupun hot glue gun. Masukkan tapak kasut tersebut ke dalam kasut, kemaskan bahagian basi lipatan. Okey, so 7 kita dah buat kemasan lah. Mana yang comot-comot tu kita kemaskan. Okey, so dah siaplah produk kita iaitu kasut, mockup kasut. Okey, so dekat muka surat 157 ada langkah-langkah membuat seluar. Ini seluar yang betul lah. So boleh tengok sama juga prosesnya, hanya reka bentuknya yang berbeza. Tadi mockup kasut, sekarang kita buat seluar model sebenar lah. Okey, so sama juga sediakan bahan dan alatan, ukur, mendraft, menanda, potong, cantum, kemas dan juga produk siap. Okey, lepas produk dah siap, kita akan buat pengujian dan juga kita akan buat penilaian lah. Nak tengok kekukuhan produk yang kita hasilkan. So kat situ, dia kata tahniah anda telah berjaya menyiapkan mockup atau model reka bentuk fashion anda. Namun perlu diingat, ini hanyalah mockup. Sebelum anda menghasilkan produk yang sebenar, anda perlu membuat ujian cantuman bagi memastikan reka bentuk fashion yang anda hasilkan adalah terbaik. Okey, so tengok kat situ ada cantuman 1, 2, 3 dan 4. Okey, contoh senarai semak elemen reka bentuk dalam produk reka bentuk kasut. Okey, garisan ada, bentuk ada, warna ada, tekstur pun ada. So kita tick dekat setiap tu. Tengok pula pada jadual ujian cantuman. Okey, yang pertama parameter dia saiz kaki. Okey, keputusan. Mockup kasut dapat dipakai dan ikut saiz kaki pelanggan. Sebab kita dah ukur kan. Okey, lepas tu kita buat basi lah lebihan dia sebelum kita cantum. Okey, yang kedua bergerak 10 langkah. Selepas langkah yang kelima, bahagian tapak terbuka. Okey, maksudnya ada kelemahan. Kita tengok dekat bawah keputusan dan penambahbaikan. Keputusan ujian menunjukkan penggunaan perekat gam panas untuk membuat mockup kasut adalah tidak sesuai. So tak boleh gam sebab tidak kukuh. So apa yang kita kena buat, langkah penambahbaikan dia, buka semula bahagian cantuman yang kurang kemas dan tidak sekata. Gunakan kaedah mencantum menggunakan jahitan supaya lebih kukuh.
Okey, so kita dah habis tajuk reka bentuk fashion. Jadi kita tengok muka surat 159 bahagian refleksi minda ataupun rumusan lah. Dekat situ ada maksud reka bentuk. Okey, fashion ni terbagi pada dua iaitu pakaian dan aksesori. Apa maksud pakaian, apa maksud aksesori. Lepas tu kita ada cantuman, teknik cantuman, okey bahan yang kita pakai untuk mereka bentuk fashion. Okey, lepas tu elemen yang ada pada tajuk reka bentuk fashion ni, contoh huraian yang panjangnya ada untuk bentuk badan lah, segitiga, bentuk jam kan, hourglass tu. Okey, lepas tu apa lagi, segitiga terbalik, segitiga, okey. Yang itu lagi apa? Bentuk tubular kan. Okey, garisan pun ada, garisan serong, menegak, melintang sesuai untuk orang yang macam mana dan warna, warna sejuk, warna panas sesuai bagaimana untuk individu tu. Okey, tekstur, permukaan sesuatu jalinan atau rasa pada fabrik. Okey, ada alatan yang digunakan untuk membuat reka bentuk fashion. Okey, so penghasilan reka bentuk fashion melibatkan 5 fasa. Okey, pilih tema. Lepas tu buat tinjauan dan penyelidikan. Penjanaan idea ataupun buat lakaran, bina mock-up, lepas tu pengujian dan penambahbaikan. Okey, so kita tengok pula apa tugasan awak pada minggu ini. Okey, so aktiviti kita yang cikgu dah buat kat sini, cikgu nak awak buat, hasilkan satu produk fashion anda sendiri. Okey, menggunakan apa yang ada di rumah lah. Okey, tak semestinya kena pakai mesin jahit. Okey, kalau jahit tangan pun boleh. Okey, jahitlah rapat-rapat supaya kekukuhannya lebih baik. Okey, so cikgu akan share nanti dekat dalam WhatsApp group kita 3 link untuk reka bentuk fashion lah yang cikgu rasa sesuai dengan tahap awak. So, awak boleh pilih salah satu. Kalau ada idea lain, lebih baik dan dialu-alukan lah. Cikgu hanya memberi cetusan idea yang sedikit saja untuk awak. So, awak boleh hasilkan idea sendiri. Okey, so untuk aktiviti ini, cikgu akan buat pertandingan lah siapa yang dapat hasilkan produk yang cantik dan baik. Dia tunjukkan pada cikgu. Kalau boleh, lepas siap tu awak buat rakaman sikit penggunaan produk awak tu. Lepas tu hantar pada cikgu. So, nanti cikgu akan sediakan hadiah lah untuk yang terbaik dan yang hantar tugasan. Okey. So, cikgu rasa sampai setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Tolong tengok video cikgu ni. Kalau tak faham boleh ulang balik. Dan juga video-video yang lepas. Lepas tu cikgu nak awak siapkan semua tugasan yang cikgu berikan. Okey. Semoga jumpa lagi. Semoga awak semua dalam keadaan sihat sentiasa dan dapat hadir dekat cikgu walaupun offline lah. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.